1,314 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 26 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 18,643 dos, iaitu 43.4%. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga memaklumkan sebahagian daripada kanak-kanak dalam kumpulan umur tersebut juga menerima dos kedua vaksin berkenaan. Sebanyak 346 dos diberikan, meliputi 0.8% kanak-kanak. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah kekal pada kadar 64.7%. Sebanyak 126 kes baru telah dilaporkan, iaitu 115 kes hasil dari ujian ART dan 11 kes adalah hasil dari 765 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,531 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 2 kes yang masih dikategorikan dalam kategori 5, iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif. Manakala 1 kes juga masih sedang berada di kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 173 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 140,422 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 891 kes, iaitu 20 kes sedang dirawat di hospital, manakala 871 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sempena bulan Ramadan, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menyampaikan sumbangan berbentuk kewangan dan makanan dengan jumlah keseluruhan RM150,400 kepada 150 buah keluarga terdiri daripada warga emas dan golongan yang memerlukan bantuan di seluruh negara melalui program Ihsan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Program adalah sejajar dengan matlamat strategik Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dalam mengimbangi pemedulian terhadap keperluan asasi golongan yang memerlukan. Penyampaian sumbangan dilakukan secara berperingkat selama 2 hari bermula hari ini. Penyampaian sumbangan bagi Zon 1 di beberapa buah kampung di daerah Brunei dan Muara disempurnakan oleh Yang Berhormat Bin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Sementara di Zon 2, sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Sumbangan diharap dapat membantu meringankan keperluan perbelanjaan dalam menyediakan keperluan keluarga berkenaan. Manakala di Zon 3, penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan dan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan. Seorang warga negara Malaysia memilih agama Islam sebagai pegangan hidup yang baru. Majlis Pengislaman berlangsung petang tadi di Kampung Penijau, Jerodong. Wigneshwaran Tayanandan kini dikenali dengan nama Islamnya Ridzuan Tayanandan bin Abdullah. Majlis Pengislaman berlangsung di hadapan pegawai dari Pusat Dakwah Islamiyah. Hadir menyaksikan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama.
Bagi meraih ganjaran pahala pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, Kementerian Hal Ehwal Agama akan menganjurkan Qiyamul Lail Ramadan di Jami Asri Hasanil Bolkiah pada awal pagi Jumaat 29 April 2022 mulai pukul 2.30 pagi. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertainya bersama keluarga. Bagaimanapun, kanak-kanak berumur 11 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan. Acara utama Qiyamul Lail Ramadan ialah sembahyang sunat tasbih berjemaah dan doa munajat. Buku panduan melaksanakan Qiyamul Lail akan diberikan secara percuma kepada jemaah yang hadir selain jamuan sahur pack food juga akan disediakan. Para jemaah hendaklah mematuhi garis panduan hadir ke masjid. Setiap individu Muslim yang berpuasa Ramadan pasti menginginkan peluang bertemu dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan iaitu malam Lailatul Qadar, lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir Ramadan. Antaranya dengan melakukan ibadat Qiyamul Lail secara berjemaah di masjid, surau atau balai padat. Laporannya bersama Azizi Ahmad. Sekarang jam menunjukkan pukul 2 pagi. Jemaah mula datang ke masjid bagi sama-sama menunaikan ibadah Qiyamul Lail. Walaupun hukumnya adalah sunat, namun nilai Qiyamul Lail sangat tinggi kerana ganjaran yang dikurniakan berbeza dari ibadat lain. Antara amalan sunat semasa Qiyamul Lail, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat dan sembahyang sunat taubat. Ada sebilangan jemaah pula mengambil pendekatan bergelap untuk meningkatkan lagi rasa khusyuk. Antaranya kenapa bergelap tu untuk mencuba mendatangkan khusyuk. Tapi bukanlah berarti kalau sekiranya tarangan ini dah khusyuk, bukan. Tapi dalam keadaan gelap itu kita ni lebih tawajuh, kita ni lebih fokus kepada Allah. Mana kita ni dalam bergelap sedikit itu kita ni lebih rasanya dekat kepada Allah kerana bila mana kita ni menangis, kita ni terkacau orang kiri kanan kita ni. Qiyamul Lail bermaksud beribadah malam, iaitu bangun pada 2/3 malam atau sekurang-kurangnya 1/3 akhir malam. Dengan melakukan Qiyamul Lail, ia dapat mendekatkan diri dengan Yang Maha Pencipta dan memohon keampunannya. Meningkatkan amal ibadat dan doa-doa untuk family juga apa satu. Menyadarkan dirilah, menyadarkan diri dari apa yang ku salah buat ke apakah sama juga ia menyadarkan untuk berbuat baiklah. Ya, satu kesempatan yang baiklah, banyak faedahnya dan inilah rahmat di sebalik malam Qiyamul Lail. Dengan ganjaran pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat Islam seharusnya merebut peluang meningkatkan amal ibadat lebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir bulan penuh berkat ini, termasuk Qiyamul Lail. Semoga kita diberi peluang untuk menemui malam yang lebih baik dari 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Aktiviti keagamaan terus giat diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini pada hari-hari terakhir bulan Ramadan. Pagi tadi, 50 orang mualaf dari keempat-empat daerah diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran bagi mualaf seluruh negara sempena bulan Ramadan 1443 Hijrah. Majlis Anjuran Bahagian Pembangunan Mualaf Kebajikan Mualaf dengan kerjasama unit dakwah daerah-daerah diadakan di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamia. Hadir Awang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis merupakan acara kemuncak bagi program bertadarus bersama mualaf di kawasan pedalaman yang telah diadakan sepanjang bulan Ramadan di pos-pos dakwah, balai-balai ibadat dan rumah-rumah kegiatan dakwah di keempat-empat daerah. Majlis Khatam Al-Quran juga diadakan oleh Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Hadir Pengiran Datin Haja Nur Aini binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja, Pengiran Haji Abdul Momin, pemegang amanah eksekutif Pusat Ihsan.
Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 47 anak yatim dan orang kurang berkemampuan. Pasukan Kadet Bomber dan Penyelamat Universiti Islam Sultan Sharif Ali petang tadi juga mengadakan majlis tadarus dan khatam Al-Quran. Majlis yang berlangsung di surau universiti berkenaan disertai oleh 35 ahli pasukan Kadet Bomber dan Penyelamat. Negara Brunei Darussalam sekarang berada dalam fasa peralihan monsun iaitu tempoh peralihan selepas monsun timur laut dan sebelum memasuki monsun barat daya. Semasa fasa tersebut, keadaan cuaca negara amnya cenderung panas pada waktu siang manakala kejadian ribut petir berpotensi berlaku di kawasan pedalaman pada waktu petang dan merebak ke kawasan pesisiran dan perairan negara pada waktu malam. Kejadian ribut petir kadangkala lebat dan berangin kencang juga boleh berlaku dan terdapat risiko banjir kilat atau banjir semasa fasa berkenaan. Negara diramal mengalami keadaan cuaca aktif bermula hari ini, 27 April 2022 hingga Ahad 1 Mei 2022 disebabkan pembentukan awan hujan yang aktif. Hujan dan hujan berpetir sekali-sekala dijangka berlaku dengan angin kencang meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Keadaan laut amnya berombak di paras sedikit di bawah 1.0 meter. Sehubungan itu, orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Keji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Maklumat cuaca terkini juga boleh diperoleh dengan menghubungi talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.bn atau melalui laman Facebook atau Instagram @BruneiWeather. Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama beberapa penderma daripada syarikat swasta dan persendirian di negara ini petang tadi mengadakan majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis berlangsung secara pandu lalu di perkarangan Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Berakas. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. 100 orang anak yatim yang bermastautin di Mukim Berakas dan sekitarnya menerima sumbangan tersebut. Majlis antara lain bertujuan membantu meringankan beban anak-anak yatim bagi perbelanjaan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Universiti Brunei Darussalam UBD petang tadi mengadakan majlis ceramah khas sempena sambutan nuzul Al-Quran secara maya. Ceramah khas bertajuk Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya disampaikan oleh seorang penceramah undangan daripada Pusat Dakwah Islamia Kementerian Hal Ehwal Agama. Dianjurkan oleh bahagian hal ehwal pelajar, majlis dikelolakan bersama Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat dan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi UBD. Bahasa Arab, Bahasa Al-Quran menjadi tema sesi dialog Bahasa Arab secara maya. Sesi dialog anjuran Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah itu antara usaha memperbaiki kemahiran penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa perantara khususnya dalam kemahiran percakapan. Sesi melibatkan 3 buah sekolah Arab iaitu Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sekolah Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha dan Mahat Islam Brunei. Sesi turut diisikan dengan pertandingan kuis bahasa Arab sempena nuzul Al-Quran dimenangi oleh Awang Abdul Matin bin Zul Nurain dari Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah. أنا في الواقع لا أراعي فيما أكل أنا آكل الأرز. Siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa
Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP diteruskan lagi pagi tadi secara maya. Siri kali ini antara lain menghuraikan mengenai sastra lisan Kalang Obong sebagai salah satu warisan budaya yang terdapat di Indonesia. Siri pembentangan kali ke-10 menampilkan pemakalah dari Indonesia iaitu Nur Ahid Prashid Wawan Purnomo Shiri, peneliti sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya diminta untuk bisa membentangkan makalah dengan judul Status Sosial Sastra Lisan Kalang. 3 pekerja warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Aimid Mustika 50 tahun, Edianto Kiki 33 tahun dan Jumiati. Sebarang maklumat mengenai keberadaan mereka hubungi Balai Polis Muara menerusi talian 2770 140 atau Balai Polis Pusat menerusi talian 2242 334 atau Balai Polis Sengkurung menerusi talian 266 1334 atau talian Kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Berikutan penutupan sepenuhnya bangunan letak kereta bertingkat yang menempatkan terminal bas Bandar Serbikawan. Tempat perhentian bas baru akan mula beroperasi di kawasan Jalan Kianggih dan Jalan MacArthur mulai hari Isnin 9 Mei 2022. Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya memaklumkan waktu operasi perkhidmatan berkenaan adalah setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 8 malam. Mengikut laluan-laluan yang ditetapkan. Kemudahan perhentian bas awam yang baru hanya untuk perkhidmatan mengambil dan menurunkan penumpang. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa mengutamakan keselamatan semasa berada di perhentian-perhentian bas mengikut amalan-amalan terbaik seperti menggunakan laluan khusus bagi pejalan kaki semasa menyeberangi jalan raya terutamanya semasa menuju ke perhentian-perhentian bas, mengamalkan sikap bertolak ansur semasa beratur menunggu bas, berhati-hati semasa naik atau turun daripada bas, memberikan keutamaan terlebih dahulu kepada penumpang yang lebih memerlukan dan menjaga kebersihan persekitaran dan kemudahan perhentian bas. Sebarang pertanyaan hubungi JPD di talian 2451980 atau WhatsApp 7181641, talian Darussalam 123 atau email ke info_ltd@jpd.gov.bn. Jeti bekas bomba di Jalan Residensi berdekatan Jambatan Raja Isteri Pinggiran Anak Hajah Salehah kini ditutup sementara sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jabatan Kejeraya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan adalah disebabkan oleh struktur jeti berkenaan yang didapati tidak selamat untuk digunakan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan jeti yang berhampiran di tempat penurunan ke tempurung selain sentiasa berhati-hati dan mematuhi tanda-tanda yang disediakan. Produk tradisional mayonis jenama Sarah Darlingtons diarah untuk diasingkan ke serta-merta ke ruang non-halal setelah didapati mengandungi sejenis cuka yang diperbuat daripada alkohol. Perkara itu juga telah dirujuk kepada syarikat pengeluar produk iaitu Sarah Darlington and Daughters yang mengesahkan tiada pensijilan halal dikeluarkan ke atas produk tersebut. Semua pengimport pasaraya dan kedai di negara ini juga dinasihatkan supaya melakukan tindakan pengasingan dengan serta-merta jika terdapat produk yang sama diedarkan dan dijual di premis masing-masing. Sehubungan itu, para pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk di negara ini diingatkan supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk import yang akan dijual kepada orang ramai di pasaraya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk-produk yang halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Bagi sebarang aduan atau maklumat, hubungi talian 716-6222 atau pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah.